Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Syakban 11 Mac bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. 4 maut tragedi tanah runtuh, lebih 200 penduduk diarah berpindah. Kalau kita lihat perkembangan sekiranya yang dilaporkan oleh berita-berita, portal-portal berita itu benar, bahawa JAKIM juga akan diletakkan di bawah Majlis Raja-Raja atau Raja-Raja Melayu, pada saya itu bukan sesuatu yang baru. Insiden tanah runtuh di Taman Bukit Permai 2, Ampang petang semalam ragut 4 nyawa. Pasukan Operasi Mencari dan Menyelamat SAR menemui mangsa terakhir iaitu seorang lelaki warga tempatan pada jam 1.55 pagi tadi sebelum operasi itu ditamatkan sepenuhnya sekitar jam 2 pagi. Terdahulu pada jam 12.46 tengah malam, pasukan SAR berjaya menemui mangsa keempat iaitu seorang kontraktor air Selangor yang dilapor sedang menjalankan kerja penyelenggaraan ketika kejadian yang berlaku kira-kira jam 5.40 petang. Mangsa pertama iaitu seorang lelaki warga emas berusia 84 tahun berjaya dikeluarkan pada 6.54 petang dan hanya mengalami cedera ringan. Namun isterinya iaitu mangsa kedua ditemukan pada jam 7.53 malam meninggal dunia sebelum mayatnya dibawa keluar pada 9.15 malam. Kira-kira sejam setengah kemudian, mayat mangsa ketiga iaitu seorang lelaki yang dikenal pasti sebagai pemilik rumah dibawa keluar pada 10.58 malam. Penemuan itu menjadikan 4 daripada 5 mangsa tertimbus termasuk seorang wanita warga emas maut. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak, operasi mencari dan menyelamat telah dilakukan sejak malam semalam membabitkan lebih 100 pegawai dan anggota JBPM Selangor, Polis, Rela, APM dan Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Mangsa yang maut ialah Chong Siu Kim, 85 tahun, E. Ramasamy, 58 tahun, A. Mahendran, 36 dan Muhammad Saiful Rizwan Ishak, 37 tahun. Sementara itu, saksi kejadian Azrin Shah Muhammad berkata runtuhan tanah berlaku begitu pantas dan ia insiden kali pertama sejak 10 tahun beliau tinggal di kawasan itu. Kejadian ini berlaku lebih kurang pukul 6 petang. Masa tu saya baru balik kerja daripada Bangi. Runtuhan berlaku secara tiba-tiba. Selepas saja kereta saya lepas dalam 30 saat, dia runtuh kali pertama. Jadi saya sampai je kat rumah berhampiran dengan kejadian. Saya keluarkan selamatkan isteri dan anak-anak saya dan juga kereta. Kemudian dia turun kali kedua tu yang menyebabkan rumah dalam lebih kurang 15 buah rumah tertimbus. Jadi semua jiran-jiran di sini terpaksa lari selai sepinggang lah sebab tak sempat nak selamatkan apa-apa. Dan susulan tragedi itu, lebih 200 penghuni 48 rumah di Taman Bukit Permai 2 diarah mengosongkan kediaman masing-masing atas faktor keselamatan, sementara kajian terperinci dibuat pihak berkuasa. Pegawai Daerah Hulu Langat Dr. Ani Ahmad berkata, pemantauan awal mendapati ada rekahan tanah di kawasan berkenaan yang dikhawatiri menyebabkan pergerakan tanah berulang lagi. Ketika ini, kerja pembersihan juga tidak boleh dilaksanakan kerana ia bergantung kepada aspek kestabilan cerun. Pusat pemindahan sementara PPS juga disediakan kepada bangsa selain satu pusat pengurusan bencana daerah turut diwujudkan bagi merangka strategi lebih teratur. Sementara itu, setiap keluarga 4 mangsa yang maut dalam tragedi itu akan menerima sumbangan RM10,000 daripada Kerajaan Negeri Selangor. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pihaknya juga akan mempertimbangkan bantuan dan sumbangan kepada pemilik rumah yang terkesan. Dalam insiden sekitar 5.30 petang semalam, 15 unit rumah teres 2 tingkat rosak dengan 2 daripadanya tertimbus sepenuhnya. Kejadian turut menyebabkan 10 kenderaan tertimbus.
Operasi mencari dua mangsa yang tertimbus dalam insiden runtuhan batu kuari di Keramat Pulai, Simpang Pulai diteruskan hari ini. Operasi yang masuk hari keempat itu masih fokus kepada usaha mengalihkan bongkah batu besar dengan mengambil kira faktor keselamatan, risiko batu gelongsor dan faktor cuaca. Operasi diteruskan dengan kekuatan 63 anggota keselamatan. Timbalan Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Aidil Adli Cik Mi berkata, kali terakhir direkodkan terdapat batu gelongsor adalah pada jam 4 pagi semalam berskala kecil. Tambah beliau, pengoperasian hari ini juga akan dilakukan secara berterusan berikutan cuaca yang baik. Malah tiada tanda-tanda gelongsoran batu dari struktur bukit yang ditanda oleh pihak JMG sebagai struktur lemah. Bomba dalam pada itu turut menggunakan unit pengesan K9 bagi mengesan atau mengenal pasti kedudukan tepat mangsa yang terperangkap. Semalam, media melaporkan operasi mencari dan menyelamat dua mangsa yang tertimbus dalam insiden runtuhan batu kuari di Keramat Pulai, Simpang Pulai tidak dapat diteruskan berikutan berlaku gegaran dan runtuhan tanah kecil di sekitar lokasi. Kejadian pada jam 9.15 pagi Selasa lalu itu menyebabkan dua lelaki dipercayai tertimbus iaitu Kyo Lu Sio Sun, 49 tahun dan Itam Lasuh, 43 tahun. Manakala dua lagi, Muhammad Razli Suhaimi, 35 tahun, mengalami patah tulang kaki serta Pantam, 38 tahun, hanya cedera ringan. Sampel makanan susulan tular isu sotong ring yang diperbuat daripada unsur babi telah dihantar kepada Jabatan Kimia bagi tujuan analisa dan pengesahan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata, JAKIM juga telah menghubungi Badan Pensijilan Halal di China iaitu Shandong Halal Certification Services SHCS bagi mendapatkan pengesahan berhubung sijil halal produk berkenaan. Sebaik isu terbabit tular, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bersama Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri JAIN bertindak turun padang bagi menjalankan siasatan selain mengambil sampel untuk dianalisa. Tambah Datuk Idris, hasil keputusan itu nanti akan dimaklumkan secara rasmi. Sekiranya terdapat sebarang ketidakpatuhan oleh mana-mana pihak kepada peraturan yang telah ditetapkan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Sebelum ini, tular isu sotong ring yang didakwa diperbuat daripada usus dan dubur babi sehingga menimbulkan kegusaran dalam kalangan pengguna Islam. Semua pihak diminta tidak menimbulkan sebarang spekulasi berhubung dakwaan bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang kini diletakkan di bawah bidang kuasa Majlis Raja-Raja Melayu seperti yang tular baru-baru ini. Penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu, Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Datuk Dr. Syam Rahyu Abdul Aziz berkata, ia bukan perkara baru kerana penubuhan JAKIM berperanan sebagai urus setia kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI yang diperkenan oleh Majlis Raja-Raja Melayu satu ketika dahulu. Ia bukan satu perkara yang baru sebenarnya kalau kita lihat perkembangan sekiranya yang dilaporkan oleh berita-berita, portal-portal berita itu benar bahawa JAKIM juga akan diletakkan di bawah Majlis Raja-Raja atau Raja-Raja Melayu. Pada saya itu bukan sesuatu yang baru. Maknanya dari segi administratifnya, dari segi perundangannya, ia cuma menyatakan perkara yang sebenarnya dah ada dalam sistem kita tetapi tidak begitu diguna pakai. Maknanya Majlis Raja-Raja pun tidak menyebut secara langsung bahawa JAKIM itu perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja dan sebagainya. Tambahnya, selain menyelaras urusan Islam di peringkat persekutuan, JAKIM turut berperanan dalam melaksanakan dasar dan hala tuju yang diputuskan oleh institusi raja sekaligus menjadi cerminan kepada pentadbiran Islam di peringkat negeri. Jelasnya lagi, walaupun sesebuah institusi atau agensi Islam tersebut berada di peringkat persekutuan, ia masih berada di bawah naungan institusi raja. Perkara itu sekaligus membuktikan peranan dan fungsi Majlis Raja-Raja Melayu
sebagai tunjang agama Islam di negara ini. Dalam pada itu, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu berkata, pihak kerajaan turut berperanan secara langsung untuk memastikan setiap dasar dalam pentadbiran Islam dapat terlaksana. So dalam konteks ini, Majlis Raja-Raja juga perlukan satu kumpulan penasihat dan mungkin ahli-ahli MKI itu termasuklah Menteri Agama dan juga Perdana Menteri itu sebagai ahli-ahli yang ada dalam MKI itu dianggap sebagai penasihat kepada Majlis Raja-Raja dalam hal berkaitan hal ehwal pentadbiran, pendidikan, perundangan Islam ni. Semalam, portal media tempatan melaporkan bahawa sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri iaitu JAKIM kini diletakkan di bawah bidang kuasa Majlis Raja-Raja Melayu dan memetik bahawa Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dilantik sebagai pengurusi Majlis Agama Kebangsaan. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan daripada mana-mana pihak berhubung dakwaan tersebut. Kerajaan komited untuk memastikan pekerja tetap syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC menerima gaji minimum RM1,500. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu wajar dilaksanakan apatah lagi penjawat awam juga telah menerima gaji dan allowance dalam jumlah minimum itu. Tahap pendapatan minimum ini wajar diamalkan oleh sektor swasta bagi membantu pekerja menangani cabaran kos sara hidup, terutamanya bagi pekerja yang berpendapatan rendah. Sehubungan dengan itu, kerajaan komited untuk memastikan pekerja tetap syarikat GLC dan GLIC dibayar sekurang-kurangnya RM1,500 sebulan. Beliau berkata demikian pada pelancaran Hari Terbuka GLC 2022 petang tadi. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, setiap GLC tersenarai perlu mencapai tahap penyertaan wanita sekurang-kurangnya 30% sebagai ahli lembaga pengarah menjelang mesyuarat agung tahunan pada tahun 2023. Jelasnya, inisiatif itu penting dalam mengiktiraf peranan wanita sebagai pemimpin dan penyumbang penting kemajuan sosioekonomi dan kemakmuran negara. 2021 Pusat Undi bertemu kembali. Sebanyak 1021 pusat mengundi dan 4638 saluran dibuka esok sempena pilihan raya negeri Johor. Tinjauan siang tadi mendapati rata-rata pusat mengundi giat melakukan persiapan akhir dengan memastikan prosedur operasi standard SOP yang ketat bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Hasil tinjauan di beberapa pusat mengundi Dewan Undangan Negeri N44 Larkin, pusat pengundi dilengkapi sebuah kanopi khas bagi memberi ruang kepada pengundi yang bergejala menunaikan tanggungjawab masing-masing. Laluan khas untuk warga emas, ibu mengandung dan orang kelainan upaya OKU turut disediakan. Menurut penyelia pusat mengundi daerah Setulang Baru di Sekolah Menengah Agama Al-Quran Wadin, seramai 61 petugas giat melakukan persiapan bagi memastikan perjalanan pilihan raya berjalan lancar. Setiap saluran tidak menghadapi masalah di mana satu aras kami hanya menggunakan 2 saluran saja. Total kat sini saluran ada 8 saluran dan kami mempunyai 4,875 pengundi. Jelasnya, Dewan tempat mengundi juga telah disanitasi selain memastikan petugas-petugas sudah lengkap menerima vaksin COVID-19. Sementara itu, tinjauan di Sekolah Kebangsaan Kompleks UDA, petugas juga giat melakukan kerja-kerja penyediaan dan semakan peralatan mengundi. Pada pilihan raya negeri PRN Johor kali ini, sebanyak 1021 pusat mengundi dan 4,683 saluran akan dibuka bermula 8 pagi sehingga 6 petang. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia turut menasihatkan seramai 2.6 juta pengundi biasa agar keluar mengundi mengikut masa yang dicadangkan pada aplikasi MySPR Semak selain mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah.
Daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan, DUN Larkin dan Gambir antara yang disifatkan sebagai kerusi panas pada PRN kali ini. Untuk perinciannya, kita bersama wartawan Hadiza Faisal di Johor Bahru. Silakan Hadiza. Baik Adi dan juga penonton, kalau semalam saya bercakap mengenai wujudnya persaingan sengit di antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, dan ada parti pakar-pakar politik turut menjangkakan Barisan Nasional BN akan menang pada PRN pada kali ini. Dan untuk malam ini ingin saya kongsikan mengenai dengan kerusi panas di PRN Johor pada kali ini. Antara yang menarik perhatian saya antaranya Larkin, Gambir dan juga Benut. Dan PRN pada kali ini boleh kita katakan amat menarik sebenarnya. Selain bukan buat kali pertama pengundi muda berumur 18 tahun dibenarkan untuk membuang undi dan memilih siapakah pemimpin yang mereka mahukan untuk menakluki negeri Johor ini. Antara yang menarik juga adalah kita akan melihat pertembungan di antara muka baru dan juga lama dalam setiap parti pada hari esok. Dan juga tumpuan mungkin kita boleh fokuskan kepada N44 DUN Larkin. Ini antara DUN yang menarik perhatian saya sebenarnya, di mana DUN Larkin ini bukan sahaja akan menyaksikan pertembungan 6 penjuru dalam PRN kali ini, tetapi juga terdapat parti politik baharu iaitu Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda. Dan pertembungan 6 penjuru ini akan membabitkan Barisan Nasional, BN, PN, PH, Muda, Pejuang dan juga Bebas. Di mana BN akan mempertaruhkan Ketua Pemuda UMNO Johor iaitu Muhammad Hairi Mat Shah 38 tahun, PH Dr. Zamil Najwa Arba'in 48 tahun, PN akan mencalonkan bekas Setiausaha Akhbar Menteri Dalam Negeri Zulkifli Bujang 44 tahun, Pejuang mencalonkan Muhammad Riaz Hashim 49 tahun dan Muda mencalonkan Ketua Penerangan Muda Johor Rasid Abu Bakar 28 tahun, manakala Bebas mencalonkan Nur Ramadan Buan 46 tahun. Dan penonton, pada PRU ke-14 sebelum ini, DUN Larkin ini telah pun dimenangi oleh calon Pakatan Harapan ketika itu iaitu Datuk Muhammad Izhar Ahmad dengan memenangi undian majoriti sebanyak 8,590 undian. Dan kita beralih pula kepada N09 DUN Gambir. Ini antara DUN yang boleh dikatakan kerusi panas juga di PRN Johor pada kali ini, yang merupakan kawasan tradisi Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri iaitu Presiden Bersatu. Dan DUN ini boleh dikatakan kubu kuat Parti Bersatu. Dan menarik perhatian saya adalah apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mencalonkan dirinya untuk bertanding, sebaliknya meletakkan calon baharu. Dan pastinya menjadi teka-teki bukan sahaja rakyat negeri Johor tetapi seluruh rakyat Malaysia, di mana hala tuju bersatu sekiranya di Johor ini, sekiranya parti lain mengambil alih DUN Gambir ini. Dan penonton, akhir sekali esok 12 Mac merupakan penentu siapakah yang bakal menjadi pemimpin negeri Johor ini. Daripada 239 calon dipertandingkan untuk 56 DUN. Dan setelah mereka selesai melakukan segala usaha ataupun kempen secara fizikal menarik hati rakyat negeri Johor untuk mengundi mereka selesai pada pukul 6 petang tadi. Dan esok 2.6 juta rakyat Johor akan menunaikan tanggungjawab masing-masing. Bagaimanapun pastinya tanggungjawab kita untuk melaksanakan ataupun menunaikan undi, tapi tanggungjawab kita juga untuk memastikan keselamatan antara masing-masing dan pastikan anda mematuhi segala SOP yang seperti mana disarankan oleh SPR sepanjang anda menunaikan proses pengundian pada hari esok. Dan saya kira sampai di sini sahaja laporan lintas langsung dari Johor Bahru Johor. Kita kembali kepada Adi. Silakan Adi. Baik Izzah, terima kasih atas laporan anda. Kita ke berita seterusnya. Calon Perikatan Nasional PN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Bukit Pasir, Iqbal Razak, komited untuk meningkatkan taraf pendidikan golongan belia di kawasan itu sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini. Beliau tidak mahu golongan belia di kawasan itu hanya menjadi penonton kepada kepesatan pembangunan Bandar Universiti Pagoh di DUN berkenaan.
Kita memang nak ada satu keluarga, satu graduan. Jadi untuk melaksanakan benda ni, salah satu option dia memang kita akan bantu untuk memudahkan anak-anak di Dun Bukit Pasir ni mendapatkan beasiswa. Jadi berkebetulan pula di sini juga letaknya hub pendidikan Pagoh. Memang dia dalam Dun Bukit Pasir. Jadi saya akan menggunakan autoriti ataupun kita akan membantu sehabis boleh untuk mendapatkan kuota penuh bagi penduduk setempat untuk mengisi universiti-universiti dan PT-PT di sana. Mengulas lanjut katanya, tanpa strategi kecemerlangan yang dirangka buat anak tempatan Bukit Pasir, bandar universiti berkenaan hanya akan diisi oleh pelajar-pelajar luar. Justru kerjasama erat perlu dijalinkan antara pihak pengurusan universiti dengan masyarakat tempatan dalam melahirkan kecemerlangan pendidikan anak muda di bangku sekolah lagi. Harapan sama turut disuarakan rakyat agar isu pendidikan diberi keutamaan. Jadi maklum kita di Pagoh memang dah ada universiti, hub pendidikan memang besarlah untuk warga Pagoh dan untuk orang Bukit Pasir. Tapi macam mana kita nak untuk orang Pagoh dan Bukit Pasir menerima limpahan pendidikan itu. Dengan pendidikanlah kita dapat membebaskan masyarakat kita dari belenggu kemiskinan. Dengan adanya ilmu dan kemahiran, masyarakat kita dapat hidup dalam suasana ekonomi yang global ini, bersaing dengan sihat, dengan ilmu yang ada, insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Dengan ilmu, insya-Allah taraf hidup akan meningkat. Selain itu, mereka turut mengharapkan kepesatan pembangunan sosioekonomi khususnya bagi golongan wanita dapat diperkasa. Saya sebagai suri rumah, walaupun dalam keadaan saya suri rumah, tapi saya ada juga berniaga sambilan. Jadi memang perlu bantuan seperti macam program yang kita pergi semalam kan untuk wanita. Jadi peniaga daripada yang peniaga yang kecil, insya-Allah mereka akan dapat membantu supaya perniagaan kita boleh menjadi lebih berkembang. Iqbal bakal berdepan persaingan 5 penjuru dengan calon dari Pejuang, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Bebas. Musnah bom hanya guna air. Bertemu kembali. Konvoi besar tentera Rusia yang berhenti di luar bandar Kiev sejak minggu lalu dilaporkan sudah bersurai. Keadaan itu menyebabkan tentera Ukraine diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga tahap tinggi di seluruh Kiev. Dikhawatiri Moskow akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kiev pada bila-bila masa. Konvoi tentera Rusia sepanjang 64 km itu sudah tidak lagi berkumpul dan ditempatkan mengikut beberapa posisi. Ia dilihat berkawal di sekitar beberapa pekan berhampiran lapangan terbang Antonov. Malah ada sejumlah jentera digerakkan ke kawasan hutan. Konvoi juga bergerak jauh ke utara Ukraine selain mengubah kedudukan berhampiran bandar Lubyanka. Pada minggu lalu, konvoi tentera Rusia dilaporkan terkandas akibat kekurangan minyak dan bekalan makanan. Namun, beberapa penganalisis percaya Rusia sudah pun mengatasi masalah itu, menyaksikan konvoi berkenaan mula bergerak. Dua kekitangan pemusnah bom Ukraine dilihat berani mati apabila mereka dilihat menyahaktifkan bom besar Rusia yang masih aktif dengan tangan kosong. Malah tidak memakai apa-apa perlindungan ketika itu. Berdasarkan rakaman selama 30 saat yang tular, salah seorang pakar bom dilihat mengeluarkan bahagian atas bahan letupan dengan berhati-hati sementara rakannya menuang air sedikit demi sedikit bagi mengelak berlakunya letupan statik. Pemusnah bom ini menerima pujian daripada warganet kerana tindakan yang luar biasa itu walaupun masih kedengaran bunyi serangan bom daripada tentera Rusia ketika mereka melakukan aksi berkenaan. Seorang lelaki Pakistan ditahan kerana disyaki menembak mati bayi perempuannya yang berusia 7 hari semata-mata kerana mahukan bayi lelaki sebagai anak sulung.
bayi bernama Jannat itu ditembak 5 kali di rumahnya dekat Bandar Mian Wali. Suspek yang dikenali sebagai Shah Zaib Han didakwa memasuki rumah lalu mengarahkan isterinya menyerahkan Jannat sebelum menembak mati bayi mereka. Shah Zaib yang telah berkahwin selama 2 tahun kemudiannya melarikan diri dari tempat kejadian sebelum ditahan semalam di daerah berhampiran. Menerusi adat suku kaum Pakistan, bayi perempuan boleh dianggap sebagai penghinaan terhadap kaum lelaki. Bapa saudara kepada bayi perempuan itu, Hidayatullah Han, membuat aduan rasmi terhadap suspek atas pembunuhan itu. Menurutnya, Shah Zaib tidak pulang ke rumah keluarganya selepas mendapati isterinya melahirkan bayi perempuan dan enggan menerimanya. Ketika kejadian, dia cuba mengambil bayi itu tetapi suspek telah mengacukan pistol ke arahnya dan saudara mara lain lalu mengugut akan menembak mereka jika bergerak lebih dekat. Kes itu telah mencetuskan kemarahan di Pakistan dengan orang ramai menganggap pembunuhan bayi yang baru lahir itu sebagai kejam. Bedah siasat mayat pelakon Patara Tida Tangmo Pacara Virapong atau Tangmo Nida tidak bermui kesan gigi patah atau kecederaan kepala. Perkara itu dimaklumkan doktor daripada Institut Perubatan Forensik IFM Hospital Besar Polis yang melakukan proses bedah siasat. Doktor tersebut memeriksa mulut Tangmo Nida dan mendapati tiada gigi yang patah. Sementara pemeriksaan kepala juga tidak menemukan kesan trauma daripada objek keras. Bedah siasat itu selepas pelakon dan juga petugas penyelamat Ikapun Tide Bun Lurit memberitahu rancangan televisyen bahawa muka wanita itu telah dipukul objek keras berikutan kesan lebam pada mata kanan, manakala beberapa gigi kelihatan patah. Tide adalah antara orang terawal melihat mayat Tangmo selepas dibawa naik. Doktor memberitahu mayat mengalami beberapa luka, terutama luka besar di paha kanan. Bagaimanapun, beliau memaklumkan belum menerima laporan berhubung kecederaan kepala. Sampel tisu daripada badan Tangmo sudah dihantar ke 2 hospital untuk ujian lanjut, namun keputusannya belum diperoleh. Tangmo, 37 tahun, jatuh dalam Sungai Chao Phraya dekat jeti Pibul 1 di daerah Muang 10.40 malam 24 Februari lalu ketika bersiar dengan bot laju bersama 5 individu. Mayatnya ditemui pada 1 petang 26 Februari. Pemilik bot Tanupat Por Lir Tawiwit dan Paibun Robert Tri Kanjananun yang memandu bot itu didakwa atas tuduhan beroperasi tanpa lesen dan kecuaian yang membawa kepada kematian. Pembiayaan khas untuk PKS terjejas banjir. Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF dengan kerjasama SME Corporation Malaysia SME Corp memperkenalkan bantuan pembiayaan khas di bawah Dana Kecemasan PKS 2.0 SMEF 2.0. SMEF 2.0 yang diperkenalkan pada 15 Februari 2022 adalah bantuan pembiayaan khas untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas teruk akibat banjir baru-baru ini. SMEF 2.0 adalah versi yang telah ditambah baik daripada Dana Kecemasan PKS SMEF yang pertama kali diumumkan pada 2012. Dana yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK melalui SME Corporation Malaysia dan diuruskan oleh MIDF itu menawarkan bantuan pembiayaan sehingga RM100,000 kepada PKS terjejas akibat banjir. Bantuan tersebut meliputi pelbagai keperluan asas perniagaan termasuklah untuk pembiayaan aset seperti mesin, membaik pulih premis perniagaan serta modal kerja. Penambahbaikan lain di bawah SMEF 2.0 termasuk tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun, moratorium 12 bulan dan kadar pembiayaan 0% untuk pemohon yang berjaya.
Untuk permohonan, PKS yang beroperasi di kawasan bencana hendaklah memberikan bukti terkesan dengan bencana banjir dalam bentuk surat daripada pejabat daerah atau salinan laporan polis. Bagi maklumat lanjut mengenai bantuan untuk PKS ini, boleh menghubungi unit penasihat perniagaan di talian 1300 886433 atau email di growyourbusiness@midf.com.my. PKS yang terjejas juga boleh mendapatkan maklumat lanjut dan memohon SMEF 2.0 melalui laman sesawang www.growyourbusiness.com.my. Kumpulan MIDF menawarkan perkhidmatan perbankan pelaburan, pembangunan kewangan dan pengurusan aset. Ia menawarkan perkhidmatan kepada para usahawan, syarikat besar dan institusi perniagaan lain. Inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia mempunyai 3 komponen utama iaitu insentif, penggajian jamin kerja, program latihan dan peningkatan kemahiran serta Malaysia Short Term Employment Program, MyStep. Sekian berita Al-Hijrah. Saksikan Globe Al-Hijrah Arab 8:45 malam ini bersama penyampai Hanan Muhammad Said. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta lari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Rahmat Syarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.